Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pagi ini insyaAllah kita akan menyambung sesi tadabbur Al-Quran khusus sempena bulan Ramadan. Dan untuk kali ini kita akan menggunakan panduan daripada catatan kronologi 30 juzuk Al-Quran. Cuma saya pun baru dapat juga buku ini. Saya pun kurang faham macam mana nak rujuk di mana. Saya diberitahu hari ini kita tadabbur ayat 29 muka surat 29 ke atas, iaitu surah, masih lagi surah Al-Baqarah, mula dengan ayat 187. Jadi kalau di buku ini, di buku surat berapa ya? Yang dalam bracket itu apa? Ayat ya. Jadi macam kita ni di muka surat 5, betul kan? Ciri-ciri kebaikan sebenar, muka surat 177, ayat 177 hingga 182. Kita 187. Maknanya di muka surat 6 ya? Hukum hakam berkuasa, berperang dalam bulan haram, hukum hakam haji ya, dan seterusnya ya. Telatah orang munafik ya. Baik, hukum hakam berkuasa kalau kita lihat di muka surat 183 hingga 188, di ayat 183 hingga 188 ya. Kita ni dah di muka surat 29 ayat 187 ya. Yang mana Allah Ta'ala menerangkan bahawa dihalalkan buat kamu pada waktu malam bulan puasa ar-rafathu ila nisaikum, iaitu kamu berhubungan intim dengan isteri kamu. Jadi mungkin kita pernah dengar bahawa satu masa dahulu para sahabat itu menahan diri mereka daripada bersama dengan isteri pada malam bulan Ramadan, dan merasakan bahawa apabila mereka bersama dengan isteri mereka itu, mereka telah melakukan dosa. Sebab itulah Allah Ta'ala menggunakan istilah alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu bahawa kamu pernah mengkhianati diri kamu sendiri ya. Kerana orang yang melakukan dosa, dia orang yang mengkhianati diri dia sendiri, kerana dia telah menjerumuskan diri dia pada risiko diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keringanan ya. Allah Ta'ala yang mencipta manusia, Allah tahu bahawa manusia itu ada nafsu syahwat, keinginan untuk bersama dengan pasangannya,
maka hanya di siang hari sahaja yang orang itu perlu menahan diri dia daripada bersama dengan isteri, tetapi pada waktu malam diberi keringanan, boleh ya, halal, uhilla lakum, dihalalkan buat kamu bersama, yakni berhubungan intim dengan isteri, iaitu pada waktu malam. Jadi yang mana yang di kalangan para sahabat yang bersama dengan isteri sebelum daripada itu, fataba alaikum wa afa ankum, Allah Ta'ala telah memberi taubat atau memberi keringanan kepada kamu dan memaafkan kamu. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum, maka sekarang bolehlah ya, kamu itu bersama dengan isteri, yakni pada waktu malam, dan carilah apa yang telah Allah tetapkan buat kamu daripada zuriat yang soleh dan seterusnya. Kemudian wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri, maka kamu makanlah dan minumlah. Ini maksudnya ibahah, dibenarkan kita makan dan minum itu sehinggalah jelas bagi kamu, kalau kita terjemahkan secara zahir, benang yang putih dan daripada benang yang hitam daripada fajar. Jadi di sinilah kepentingan kita memahami ayat-ayat suci Al-Quran mengikut panduan para alim ulama. Bahkan satu masa dahulu ada yang tidak faham ayat ini, maka dia sediakan benang putih dan benang hitam, dia letak di kaki dia. Jadi dia makan minumlah, selagi tak nampak benang hitam benang putih itu, dia makan minum. Jadi memang dah fajar, waktu fajar masih gelap. Kan kita pergi sembahyang subuh di masjid, kalau tak pasang lampu, tak pasang cahaya, masih gelap lagi, padahal dah tak boleh makan minum. Jadi alhamdulillah diterangkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, yang dimaksudkan di sini adalah menerangkan masuk fajar itu diistilahkan sebagai khaltul abyadi ya. Jadi cahaya fajar itu seolah-olahnya benang yang putih, minal khaytil aswadi, iaitu yang malam. Sudah nampak beza datangnya cahaya siang berbanding dengan kegelapan malam, itu maksudnya. Bukan sampai boleh nampak benang baru kita nak berhenti makan ya. Jadi di sinilah kepentingan untuk kita itu memahami Al-Quran berdasarkan kalau terjemahan semata-mata tidak memadai ya, tetapi berdasarkan huraian para alim ulama. Kalau dalam bab akidah, ulama tauhid ya. Kalau dalam bab hukum hakam, ulama fiqh. Dan kalau dalam perkara-perkara membabitkan urusan hati, itu huraian daripada para ulama tasawuf. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Selain daripada hukum hakam puasa, diterangkan juga hukum hakam iktikaf ya. Orang yang iktikaf, dan iktikaf itu di masjid ya. Jadi pada ayat ini jelas yang disunatkan iktikaf adalah di masjid ya. Cuma ulama bincanglah yang dimaksudkan masjid itu apa. Dan antara yang membatalkan iktikaf iaitu hubungan dengan isteri ya. Jadi walaupun perkara itu asalnya halal, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mahu supaya manusia ini boleh mengawal hawa nafsu dia walaupun dalam perkara yang halal ya. Jadi masa iktikaf jangan, masa siang hari puasa jangan, masa dalam ihram haji atau umrah jangan ya, walaupun perkara itu di luar daripada itu adalah halal. Kemudian selain daripada hukum hakam puasa, itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka diterangkan juga hubungan kita sesama manusia ya. Kita ni nak jaga perkara supaya kita taat kepada Allah. Ada yang direct macam puasa misalnya, kalau kita tak puasa pun orang lain tak tahu, dan orang lain tak terjejas pun kalau kita tak puasa. Sebab itulah puasa ini ibadah yang Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, fa inna sauma li ya. Sesungguhnya puasa itu buat aku, wa ana ajzi bihi, aku yang akan memberi balasan. Kerana memang kalau kita tak puasa pun sebenarnya orang tak tahu. Kalau tadi kita di rumah dah minum air, dah makan pun, kita datang masjid orang tak tahu. Kalau kita tak sembahyang orang nampak, lama haji ni tak datang sembahyang ya. Kalau kita tak bayar zakat misalnya, mungkin orang boleh persoalkan ya. Tapi kalau tidak puasa,
tidak ada orang yang mengetahui. Itu hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Tapi hubungan kita dengan manusia juga perlu patuh syariah. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Jangan sekali-kali kamu makan harta kamu sesama kamu itu secara batil. Kalau kita nak makan harta orang lain boleh, tapi dengan secara yang dibenarkan. Mungkin dengan kita minta izin daripada dia, dia berikan hadiah, sedekah, atau kita berjual beli dengan dia. Asalnya itu harta dia, kita nak, kita beli daripada dia dengan ridha daripada dia. Tapi dengan cara yang batil, lebih-lebih lagi waktu lu biha ila hukam, kamu bawa pula ke mahkamah, padahal kamu tahu yang berhak itu adalah orang itu, tetapi mungkin kerana kekurangan bukti, kekurangan saksi, kamu bawa ke mahkamah minta harta dia. Litakulu fariqan min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Kita dilarang daripada menyalahgunakan penguasa, menyalahgunakan mahkamah. Mungkin zaman sekarang ada istilah dipanggil abuse of the process of the court, salah guna proses mahkamah. Jadi dalam Quran dah larang. Memang ada di sana hukam, ada di sana penguasa, ada di sana qadi, yang mana kita kena patuh taat kepada mereka, tetapi jangan kita salah guna. Ada orang salah guna proses mahkamah, dia bawa saksi yang palsu, atau dia tahu bahawa harta itu bukan milik dia, tapi mungkin peguamnya pandai lihat loophole sana, ada kekurangan di sini dalam kontrak dan sebagainya, maka itu dilarang, kerana itu adalah dosa. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan tentang yang dikatakan al-ahillah, iaitu hilal. Kenapa orang tanya bulan ni mula-mula dia daripada panggil anak bulan, nampak tak nampak saja, kemudian dia makin besar sampailah pada pertengahan tu dia jadi bulan purnama, kemudian menghada ke hujung bulan tu dia makin kecil semula. Orang tanya, yas'alunaka, mereka bertanya kepada kamu, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang peredaran bulan ini. Lalu Allah Ta'ala perintahkan, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj, beritahulah kepada mereka ahillah ni, pergerakan bulan ini ada manfaatnya, iaitu sebagai penentuan waktu bagi manusia. Kita kan ada dua jenis kalender. Satu lunar kalender, kalender perkiraan hari dan bulan dan tahun berdasarkan peredaran bulan, dan ada di sana sekarang ni mereka panggil Gregorian, iaitu kalender yang berdasarkan pergerakan matahari. Jadi ada faedah daripada pergerakan bulan ini untuk penentuan waktu bagi manusia. Jadi orang yang ada keimanan melihat kepada bulan ini juga membawa dia kepada mengingat kepada pencipta, dan ciptaan Allah Ta'ala itu tidak sia-sia. Untuk orang yang nak buat haji, maka dia melihat kepada bulan berdasarkan peredaran bulan. Kemudian Allah Ta'ala menekankan bahawa amal ketaatan itu bukan direka-reka, kerana itulah yang direka-reka itu namanya bid'ah yang sayyi'ah, yang dalalah. Satu masa dahulu ada dakwaan di zaman itu, orang itu kalau dia nak elak daripada kesialan, misalnya dia balik daripada musafir, jangan dia masuk daripada pintu rumah, tapi masuk dari belakang. Jadi dia kata itu yang baik, itu yang bagus. Jadi Allah Ta'ala mendedahkan bahawa kebaikan itu bukan direka-reka. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Bukanlah kebaikan itu bahawa kamu masuk ke dalam rumah itu daripada sisi belakangnya, bukan. Walakinnal birra man ittaqa. Akan tetapi kebaikan itu adalah orang yang bertakwa, yang menjauhi dosa dan maksiat, yang menjauhi murka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menjauhi murka Allah Taala adalah dengan mengikut kepada syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Islam perlu menjauhi perkara-perkara khurafat, perkara-perkara rekaan yang tidak ada asas di dalam agama. Tapi tidaklah juga sampai semua perkara dibid'ah sesatkan,
Sampai selawat salam tarawih pun tak boleh, baca Yasin malam Jumaat pun dikomplain, ya. Buat makan-makan dan tahlil juga dilarang, bukan ya? Yang dimaksudkan di sini adalah yang memang bukan daripada agama. Kan hadis Nabi SAW, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan satu perkara baru dalam urusan kami, yakni urusan agama, ma laisa minhu, apa yang tidak daripada agama, yang bukan daripada agama. Jadi masuk rumah melalui pintu belakang, itu datangkan kebaikan, itu elakkan kesialan, itu bukan ajaran agama. Masuk rumah daripada pintu dia lah, ya, pintu masuk yang sepatutnya, bukan dari tingkap, ya. Ada juga sebahagian ahli tafsir mengatakan ini kinayah, ya, kepada orang yang mendatangi isteri melalui dubur, ya. Dilarang, itu bukan pintu dia. Dia nak mendatangi isteri hendaklah melalui rahim dia, melalui tempat yang ada peranakan yang boleh datangkan zuriat, ya. Ada sebahagian ahli tafsir memahami ayat ini sebagai metaphorical, ya. Tetapi asalnya tidak, ya. Asalnya memang ada orang-orang jahiliah dahulu mempunyai kepercayaan yang khurafat, kononnya untuk elakkan sial, jangan masuk daripada pintu depan, balik daripada musafir, jangan masuk daripada pintu depan. Jadi Allah Ta'ala membatalkan khurafat sebegini, ya. Adapun yang perkara yang ada asas dalam agama, ya, macam contohnya selawat, ya. Selawat ini sebenarnya satu amalan baik yang Allah suruh kita lakukan, ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bahkan Allah mulakan dengan Allah dan para malaikat. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu selawat dan salam ke atas baginda. Jadi Allah suruh. Ada perkara-perkara yang Allah suruh, Allah telah tetapkan masa, cara, bilangan, ya, yang itu kita tidak boleh ubah, ya. Misalnya solat, Allah dah tetapkan masa solat. Waktu zuhur ada masa dia, istilah fiqahnya dia panggil ketika gelincir matahari, ya. Mana matahari itu dah bergerak daripada tegak itu, dah bergerak lagi menjadi condong, ya. Jadi tak bolehlah kita kata tak apalah, sekarang pun free, nanti tengah hari kan mengantuk pula, ya. Tengah hari bulan-bulan puasa dia mengantuk, alang-alang kita tengah segar dah dekat masjid, ya, kita sembahyang zuhur siap-siap, ya. Memang tak boleh, itu haram, ya. Itu bid'ah yang sayyi'ah. Begitu juga misalnya orang buat haji di Pulau Pinang, ya. Mungkin tuan-tuan pernah dengar ajaran taslim, ya, di Pulau Pinang, di kampung seronok, ya. Seronok sungguhlah, ya. Dia sembahyang bukan macam kita, ya. Kita sembahyang ambil wuduknya, ya, dengan menutup auratnya, dengan menghadap kiblatnya, dengan ada takbirnya, ada bacaan, ada rokong, ada sujud, ya. Tambah-tambah pula kita lutut pun dah tak berkuat, 4 rakaat tu struggle juga nak bangun daripada sujud. Dia tak payah, dia sembahyang pakai niat, sebab innamal a'malu binniyat, seharusnya amalan tu dengan niat. Maka dia tak ada. Kita tanya, kau dah solat? Dah, kata dia. Tak nampak pun hang solat? Tadi aku dah niat. Dia niat sudah memadai solat untuk dia. Tapi kalau makan, dia makan betul-betul. Kita jemput dia mai rumah, bagi dia pinggan kosong, hang niatlah nak makan apa? Hang nak makan nasi kandang ke? Hang nak makan biryani? Hang nak makan capati? Hang niatlah. Oh, dia marah. Dia kata, kurang hajar hang ni. Buat main-main. Penat aku main jauh-jauh daripada balik pulau sana aku main. Hang buat lagu ni lah. Oh, hang buat sembahyang boleh pakai niat. Tapi ingat hang makan boleh pakai niat juga. Hang makan betul-betul lah. Ini ajaran taslim. Selain daripada dia sembahyang pakai niat, dia haji di Pulau Pinang. Ini tak boleh, ya. Kerana haji mesti di Kaabah, ya, di Makkahul Mukarramah. Dan ada bilangan, ya. Ada setengah orang dia menyangkakan kaedah asal baik boleh buat. Kata dia, kalau memang asal baik boleh buat, bolehlah kita sembahyang subuh 4 rakaat. Tak betul. Asal baik boleh buat tu, kaedah tu betul. Tetapi kena difahami dengan kefahaman yang betul. Asal baik maksudnya dari segi syariat. Bukan ikut fikiran kita sembahyang subuh 2 rakaat dah baik, tentulah kalau buat lebih baik lagi. Bukan, ya.
ikut syariat. Sembahyang subuh tu dah ditetapkan oleh Allah bilangannya 2 rakaat, maka sengaja kita tambah jadi 4, itu tidak baik, ya, itu haram, itu bid'ah sayyi'ah dalalah. Tapi seumpama selawat, Allah tidak tetapkan bila kena buat, Allah tidak tetapkan berapa banyak boleh buat, Allah tidak tetapkan tempat dan sebagainya. Jadi berselawat selang-selang tarawih itu masih termasuk masa yang dibenarkan, dianjurkan untuk selawat. Jadi orang tu nak selawat sebelum tarawih boleh, selang-selang tarawih boleh, lepas balik pada salat tarawih pun masih nak selawat boleh. Tidak perlu dijadikan isu perkara-perkara itu sebab dia minhu, ya, daripada agama. Begitu juga menjamu makan daripada agama. Mana dalil misalnya jamu makan sempena naik pangkat, mana dalil jamu makan sempena hari jadi, tak ada. Tetapi masih minhu, ya, masih dalam dalil at'imut ta'am, jamulah makan. Tapi kalau memang tidak ada dasar daripada agama, itu dilarang. Ya, contohnya tadilah, ya, masuk rumah jangan masuk pintu depan supaya tidak sial. Ini tidak ada asas daripada agama, ya. Kesialan itu datang daripada kemaksiatan yang kita lakukan. Jadi kalau kita tak nak hidup kita ni penuh dengan kesialan, kita jauhilah dosa dan maksiat, ya, yang Allah telah larang, kita jauhi. Dan kalau kita tergelincir melakukan, kita cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, moga-moga dengan itu kamu beroleh kejayaan. Jadi kunci kejayaan adalah takwa Allah. Tidak heranlah kenapa salah satu rukun khutbah Jumaat yang wajib diulang oleh khatib pada setiap minggu adalah at-tausiyah bittaqwallah, berpesan untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kan khatib kena kata ittaqullah, hendaklah kamu semua bertakwa kepada Allah, kerana dengan takwa inilah seseorang itu boleh mencapai kejayaan. Apa dia takwa? Banyak huraian yang huraikan oleh para ulama termasuk para sahabat radhiyallahu ajma'in menerangkan takwa, ya. Ada di kalangan para sahabat yang memberi gambaran bila nak ceritakan takwa, orang yang berjalan di tempat yang ada duri, ya. Mungkin kalau nak lebih dramatik lagi, bayangkan orang tu berjalan di tempat yang ada periuk api, kan ada setengah tempat orang tanam periuk api. Jadi macam mana cara kita berjalan di tempat macam itu? Mestilah kita sangat berhati-hati, tak mahu terpijak duri, tak mahu terpijak periuk api. Jadi itulah gambaran orang yang bertakwa kepada Allah. Dia sangat berhati-hati. Aku nak cakap ni dosa ke pahala? Aku nak memandang ini haram ke tidak? Aku nak terlibat dengan perniagaan ni patuh syariah atau melanggar syariat? Dan seterusnya. Dan daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau menerangkan takwa dengan 4 perkara. Beliau mengatakan at-taqwa al-khawfu minallah, al-khawfu minal jalil, wal amalu bitanzil, warida bil qalil, wal istidadu liyaumir rahil. Takwa yang menjadi kunci kejayaan ini, kata Sayyidina Ali, pertama adalah takut kepada Allah yang al-jalil, yang maha agung. Jadi nak takut kepada Allah, kena ma'rifatullah, kena kenal Allah Ta'ala, kenal dengan akal fikiran melalui ilmu tauhid, kenal dengan pelaksanaan melalui ilmu fiqh, dan kenal dengan hati melalui ilmu tasawuf, ya. Supaya perasaan kita itu menghayati apa yang kita tahu dengan akal. Kita tahu Allah wujud, maka kita tidak berani membuat sewenang-wenang, ya. Kita tahu Allah maha melihat, kita segan melakukan perkara maksiat. Kita tahu Allah maha mendengar, kita tidak mahu berdusta, mengumpat dan sebagainya. Yang kedua adalah al-amalu bitanzil, beramal dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Apa yang Allah perintah, itu kita kena menuntut ilmu, belajar hukum hakam, belajar ilmu fiqh. Kita tahu perintah dan larangan daripada Allah Ta'ala untuk kita patuhi. Warida bil qalil, reda dengan yang sedikit. Ini perlu kepada tafakkur, perlu kepada tadabbur, perlu kepada zikir. Kerana nafsu manusia ni sentiasa tamak kepada yang banyak. Kalau ada 2 lembah daripada emas sekalipun,
Jangan kata baru ada satu beg emas, ada 2 lembah daripada emas milik kita. Nafsu kita akan kata alangkah baiknya kalau ada lembah yang ketiga. Kita sentiasa nak banyak. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kamu kasih pada harta tu dengan kasih yang besar sekali. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma, dan kamu makan harta pesaka itu dengan rakus sekali. Itu nature manusia. Jadi untuk kita boleh reda dengan yang sedikit, kita perlu fikir, kita perlu muhasabah, kita perlu lihat perjalanan hidup kita, sudah sampai ke mana titik umur kita, sudah berapa tahun dan hari yang kita tinggalkan, dan berapa lagi yang tersisa baki yang kita nak spend atas dunia ini. Maka kalau orang Kedah kata, hang nak pulur apa lagi? Hang nak pulur apa lagi? Kubok dah kata mai, rumah dah kata pi, ya, hang masih duk kadut, duk pulur lagi. Kita ambil tadabbur pengajaran daripada apa yang berlaku, ya. Orang-orang yang kaya misalnya, kan baru-baru ini ada orang di Sarawak yang pernah jadi pemimpin, yang kaya raya. Bahkan kita, harta dia pun kita tak terbayang, ya. Kalau kita ada sedikit pun kita dah rasa hebat, ya. Tapi beliau ada banyak sekali, tapi tidak menyelamatkan beliau dari kematian, ya. Sampai masa harta ditinggalkan, ya. Isteri masih muda lagi kan, isteri banding dengan umur beliau pun ditinggalkan. Apa sajalah pangkat sudah terpaksa dia beri pada orang lain, ya, sebab dah tak sihat dan orang lain ganti. Jadi ini orang yang pernah mencapai harta yang banyak, ya, pangkat yang tinggi. Apatah kita yang harta kita biasa-biasa, pangkat kita pun biasa-biasa, maka apa yang kita nak perbanyakkan daripada dunia ni, alhaakumut takasur, melalaikan akan kamu oleh kerana sifat nak berbanyak-banyak ini, dan kebanyakannya hatta zurtumul maqabir. Hilang sifat nak banyak-banyak ni hinggalah kamu itu pergi ke kubur. Jadi yang mati dah tak boleh nak memperbanyakkan, yang hidup rajin-rajinlah juga sekali-sekala ziarah ke kubur. Kenapa? Kerana ia mengingatkan kamu negeri akhirat. Ziarah kubur ni boleh melembutkan hati kita, boleh menjauhkan kita daripada menjadi tamak halaba dengan dunia. Wal istidadu liyaumir rahil, yang keempat adalah kita bersedia untuk hari yang kita pergi dan tidak akan kembali. Sebab ini hakikat, kita tak tahu bila kita pergi. Kalau kita tahu, mungkin kita boleh planning, ya. Orang ni pergi bila, lagi 2-3 bulan sebelum pergi, bertaubat, buat amal ibadah, bersedekah. Masalahnya tak tahu. Mungkin saya pernah cerita pengalaman saya bercakap dengan satu orang penjaga ladang kambing. Masa tu saya ada booking nak beli kambing seekor, nak buat akikah anak perempuan. Lalu saya pilih kambing yang nak buat akikah tu. Penjaga ladang tu dia spray, dia tanda warna merah, maknanya kambing ni dah ada orang booking. Jadi sebagaimana yang dijanjikan, lebih kurang seminggu lepas saya booking kambing tu, saya datang untuk sembelih kambing akikah. Lalu dia beritahu, dia kata kita baru dapat stok baru, kata dia. Kalau cik nak, boleh tambah sikit harga, dapat kambing yang lebih bagus, lebih banyak daging dia. Saya kata okey juga. Jadi saya belilah kambing yang baru sampai tu dan sembelih. Tak lama lepas tu saya lihat kambing yang saya booking tu, warna merah tu, melompat-lompat kat situ. Saya kata, panjang umur lagi kambing ni. Sepatutnya pagi tu dia yang kena sembelih, tapi panjang umur lagi, ya. Takdirnya kambing lain kena sembelih. Dia jawab oleh penjaga ladang, dia kata kambing dekat ladang ni hanya tunggu mati je. Betul lah kan? Kambing kat ladang tu tak hari ni, besok orang beli sembelih, tak besok minggu depan. Jadi saya pula masa tu terfikir dan saya terucap kepada dia, macam kita atas dunia. Kita atas dunia ni sebenarnya macam kambing kat ladang je, ya. Bukan boleh lepas pada mati. Mungkin yang ni masih bergelak ketawa, malaikat dah spray, ya, tuan haji ni minggu depan nak ambil. Tuan haji ni petang ni dah nak ambil. Jadi kalau kita ingat macam itu, maka kita sentiasa bersedia, kerana kematian itu boleh menjengah pada bila-bila masa. Sebab itulah sebahagian daripada imam solat, dia memperingatkan kepada makmum, kata dia, sallu salatal muwaddi'.
Silalah kamu semua sembahyang. Sembahyang ni orang yang nak mengucapkan selamat tinggal, maknanya sembahyang terakhir. Macam mana kita sembahyang kalau kita tahu itulah solat terakhir kita. Biasanya yang macam tu banduan akhir lah ya. Banduan akhir orang Islam kan, saya difahamkan biasa mereka laksanakan hukuman gantung sampai mati selepas daripada menunaikan solat fardu subuh. Jadi dia dah tahu dah itu solat terakhir dia. Boleh kita bayangkan bagaimana khusyuk, bagaimana dia itu memerhatikan kepada solat dia. Maka kita usahakan kalau boleh setiap solat kita itu seolah-olah solat yang terakhir, kerana memang tidak mustahil pun itu solat yang terakhir. Jadi inilah yang dikatakan kunci kejayaan, la'allakum tuflihun. Seterusnya Allah Ta'ala menceritakan tentang hubungan sesama manusia. Tadi hubungan sesama manusia tak boleh kita makan harta orang lain secara batil. Ini ada kalanya hubungan yang sampai ke peringkat kita terpaksa berperang dengan manusia. Tadi kita jaga hubungan baik ya, harta dia kalau kita teringin kita negotiate, kita beli dan sebagainya. Jangan ambil secara batil. Tapi hubungan sesama manusia juga ada kalanya sampai ke peringkat kita terpaksa berperang. Allah Ta'ala berfirman, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Dan hendaklah kamu memerangi fi sabilillah. Perang itu fi sabilillah, bukan perang kerana nak berkuasa, bukan perang kerana nak harta, bukan perang kerana sebab-sebab keduniaan. Tetapi yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah berperang kerana Allah, di jalan Allah, yakni li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah. Siapa yang diperangi? Adakah saudara seagama kita? Tidak. Ada orang, na'udzubillah, di zaman sekarang dan di zaman dahulu, dia salah faham agama, dia salah tafsir ayat Quran, dia memerangi saudara-saudara seagama dia. Dia membunuh saudara-saudara seagama dia. Bukan. Yang diperintahkan adalah alladzina yuqatilunakum, iaitu orang-orang kafir yang memerangi kamu ya? Bukan orang-orang kafir yang hidup aman, kafir zimmi, bukan. Tapi orang-orang kafir yang statusnya harbi ya? Itu yang memerangi kamu. Itu pun wala ta'tadu. Dan janganlah kamu melampaui batas ya? Dalam Islam peperangan juga diregulate ya? Tak boleh bunuh orang tua, tak boleh bunuh wanita, tak boleh bunuh kanak-kanak ya? Petani dan sebagainya. Ini ada peraturan dia. Kecuali lah kalau misalnya wanita itu juga dia jadi tentera, dia turut berperang, dia jadi general misalnya dan sebagainya, itu lain. Tapi secara umum Allah Ta'ala menggariskan dalam peperangan juga wala taqtadu. Jangan kamu sampai melampaui batas ya. Kadang-kadang orang jadi melampaui batas, kita lihat sampai peringkat genosid ya. Kanak-kanak dibunuh ya. Orang-orang yang tidak memerangi juga dibunuh. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampau. Saya lompat ke ayat seterusnya ya. Sebab kita sepatutnya sampai muka surat 56 ya, baru muka surat 30. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah, ayat 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Hendaklah kamu itu meninfakkan pada jalan Allah. Jadi ada orang mengatakan dia tak mahu bersedekah, dia tidak mahu berjihad fi sabilillah. Jihad ini boleh jadi dengan diri, dengan harta, kerana dia kata Allah tak bagi mencampakkan dengan tangan kamu ke dalam kebinasaan. Kalau saya bersedekah, nanti habislah duit saya, binasalah hidup saya. Kalau saya berjihad, nanti matilah saya, binasalah saya. Jadi ini salah tafsir terhadap ayat suci Al-Quran. Bahkan Allah dahulukan dengan wa anfiqu fi sabilillah. Hendaklah kamu membelanjakan harta kamu di jalan Allah. Kerana kedekut bakhil tidak membelanjakan harta fi sabilillah, itulah sebenarnya mencampakkan diri kita ke dalam kebinasaan. Kerana dari segi duniawinya tidak ada fund, tidak ada duit untuk memajukan umat Islam, untuk menguatkan masyarakat Islam, tidak ada dana.
Dari segi ukhrawinya, kita tidak ada bekalan. Kerana kalau kita lihat di dunia ini, ya, jangankan kata kita nak pakai duit ringgit kita di akhirat, duit ringgit kita bawa kat US pun dah tak laku. Ya. Kita bawa duit Malaysia ke negara-negara jiran pun sebahagiannya tak mahu ambil duit kita. Ya. Padahal masih sama-sama dunia. Ya. Kita ke Singapura masih dunia, bukan jauh sangat. Seberang Johor saja, dia tak ambil duit kita. Jadi kita nak berbelanja di sana, kita kena tukar kepada Singapore dollar. Kita nak berbelanja di UK pakai apa? Sterling, pound sterling. Tak pakai euro. Tak, pound sterling. Kena tukar ke pound sterling. US kena tukar ke USD. Jadi tentulah kita nak mendapat manfaat daripada harta kita di akhirat, kita kena tukar siap-siap di dunia ini, ya. Kena pergi dekat money exchange dia, iaitu kita convert, ya, duit ringgit kita, harta benda kita kepada pahala. Ya. Itulah currency akhirat. Bila kita tidak infak fi sabilillah, maka kita sebenarnya mencampakkan diri kita ke dalam kebinasaan. Kerana nanti kita pergi ke akhirat, which is anytime, bila-bila masa, kita pergi dalam keadaan tidak ada wang belanja. Kita pergi dalam keadaan tak ada currency, ya, yang boleh membantu kita di alam akhirat. Sebab itu jangan disalah tafsirkan ayat ini sehingga maksudnya jadi terbalik. Ya. Ayat ini menyuruh kita berbelanja fi sabilillah dan untuk kita itu berjuang fi sabilillah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuatlah ihsan, ya. Berbuatlah kebaikan, sesungguhnya Allah kasih kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Seterusnya Allah Ta'ala menceritakan pula tentang kewajipan haji, ya. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Hendaklah kamu sempurnakan ibadah haji dan ibadah umrah kerana Allah, ya. Jadi sebenarnya apa ibadah pun lillah. Cuma ibadah umrah ini dia lebih luas dari segi masa dia. Sedangkan ibadah haji ini dia pada bulan dan hari tertentu, ya. Misalnya wukuf, ya. Wukuf tidak ada dalam ibadah umrah, ada dalam ibadah haji. Dan wukuf hanya pada 9 Zulhijjah, ya. Tak boleh. Ada orang pernah bagi cadangan, kata dia, supaya tidak sesak sangat di Mekah, ya, kita buat haji sepanjang tahun. Masa tu berlaku rempuhan dalam terowong ke apa. Ini orang yang kononnya cuba berfikir di luar kotak lah, think outside the box, ya. Dia kata kalau haji semasa yang sama manusia terlampau ramai, itulah yang jadi rempuhan dan sebagainya. Sepatutnya bagi orang buat haji anytime, ya. Any time of the year, siapa nak pergi haji lah buat haji, ya. Jadi ini sebenarnya berfikir di luar otak, ya. Sebab ibadah haji ni jenis ibadah yang Allah dah tetapkan, ya. Cara dia, masa dia, tempat bahkan lebih strict daripada solat. Solat asal masuk waktu. Nak sembahyang di Keramat boleh, nak sembahyang di Shah Alam boleh, nak sembahyang di London, di Bangkok boleh, asal masuk waktu. Tapi haji tidak, ya. Haji ada tempat dia. Jadi tak boleh memandai-mandai begitu, kononnya dengan tujuan yang baik, tapi merosakkan, ya, tiang-tiang agama. Kemudian Allah ceritakan tentang kerenganan, ya, yang diberikan. Fa in uhsirtum famastaisara minal hadi. Orang kadang-kala dia terhalang daripada menyempurnakan. Asalnya itmam, dia kena buat haji itu sampai selesai, sampai tahallul, ya. Tetapi ada kalanya terhalang, maka ada di situ Allah Ta'ala berikan keringanan, ya, yang dia boleh gantikan dengan dam dan sebagainya. Bahkan orang yang ada penyakit, ya, juga diberi keringanan dan digantikan dengan bentuk-bentuk ibadah yang lain. Cuba lihat di ayat 197, ya, Allah Ta'ala menerangkan al-hajju asyhurun ma'lumat, ya. Haji itu adalah pada bulan-bulan yang tertentu. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa yang membuat kerja haji ni, maka janganlah dia rafas, ada hubungan intim dengan pasangan, dan janganlah melakukan perkara-perkara yang buruk, fusuk, dosa,
wala jidala, dan janganlah berbantah-bantah, berbalah pada waktu haji. Jadi tidak semua perkara ini maknanya luar haji boleh buat. Rafas bersama dengan isteri luar pada ihram boleh. Tapi fusuk dan jidal sebenarnya luar daripada haji pun tak sepatutnya dilakukan. Cuma dalam haji lagi out lah, ya. Mungkin tak dapat haji mabrur lah. Kalau zaman dahulu mereka kata yang dapatnya haji malboro, bukan haji mabrur. Balik lagi teruk daripada sebelum pergi haji, ya. Belum pergi haji boleh tahan lagi, balik haji lagi teruk, bukan mabrur lah kalau macam itu. Tetapi nak katanya walaupun luar daripada haji sekalipun, melakukan perkara-perkara dosa dan berbantah-bantah yang sia-sia, yang tidak disuruh oleh agama, itu sebenarnya dilarang. Tetapi kalau berbantah itu adalah tujuannya membawa kebaikan, itu disuruh, wajadilhum billati hiya ahsan. Naklah kamu berjidal, berdebat dengan mereka, tapi billati hiya ahsan, dengan yang lebih baik lagi. Kamu bawakan hujah, kamu bawakan keterangan, sehingga orang yang cari kebenaran dia nampak dan dia boleh berpegang dengan kebenaran tersebut. Itu jidal yang disuruh. Tapi kalau yang semata-mata memuaskan hawa nafsu, tak perlu. Kadang-kadang dalam Facebook, ya, dalam media sosial, kita terjebak dengan jidal, ya. Kita tak bercakap, suara kita tak keluar, tetapi kita menaik perkara-perkara yang dilarang dalam agama. Saya kadang-kadang berdepan juga dengan jidal macam ini, ya. Kadang-kadang kita bawa sesuatu penerangan, dia bangkang. Jadi sana saya fikir, berbalik tak saya terangkan. Kalau untuk orang itu mungkin dia tak terima, caranya itu mungkin dia dah ta'assub, tapi orang lain mungkin ambil manfaat. So kita boleh jawab, sebenarnya macam ni, ini dalil, ini dalil. Tetapi kadang-kadang dia masuk, dia kata ustaz bodoh. Kita nak jawab macam mana? Takkan kita kata hang pun bodoh juga. Jadi kita serilah dengan dia, ya. Ada pula yang sampai main-mainkan nama, kan nama saya Engku, kan, Engku, Ustaz Engku orang panggil. Tapi dia tak suka dengan pendirian saya, tak suka tu okey. Dia masuk-masuk dia kata Ungke. Dia tukar nama Engku, dia kata hang Ungke. Takkan saya nak jawab, oh hang monyet. Jadi tak selesai. Jidal macam tu tak payah. Kalau saya nampak fake account, saya block saja. Sebab hidup kita pendek. Jadi kita semata-mata, biasanya yang suka jidal ni orang etis, ya? Orang etis dia suka berdebat, dan orang-orang yang merasakan hanya dia yang benar, orang lain semua salah, atau orang khawarij juga biasanya mereka suka berdebat. Kita pilih-pilih, ya? Ada debat yang dilarang, ada debat yang disuruh. Kita kena pilih. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Jangan bimbang. Apa sahaja yang kamu buat daripada kebaikan, Allah tahu. Tak perlu. Zaman sekarang ni semua benda pun nak selfie. Sambil tawaf pun sambil selfie, sambil sa'i pun sambil selfie, sambil cium Hajarul Aswad pun masih buat live dan sebagainya. Ni nak buat apa? Awak kalau tak buat live, Allah tak tahu kan? Kalau tak selfie, Allah lupa nak bagi balasan kan nanti. Jadi ini bahkan na'udzubillah ada potensi menghilangkan keikhlasan, menghilangkan khusyuk, pastilah, kan? Lagi kita nak fokus kepada ibadah, nak fokus pada selfie lagi. Jadi elakkan dalam perkara-perkara ibadah ini kita berperangai seolah-olah Allah tak tahu. Kita nak kena iklan, kita nak kena share. Marketing lain. Orang yang berniaga dia kena market, dia kena rajin buat live. Dia kena, orang kata apa, branding, dia kena ada branding. Sebab manusia tak tahu. Kalau misalnya perempuan pandai masak sedap, kena market, kena bagi orang tahu. Kalau setakat masak sedap, jiran tetangga, keluarga tahu. Puas hati, oh kalau akak ni masak memang sedap. Tapi kalau untuk berniaga, masak sedap tak memadai. Kena bagi orang tahu kata apa yang kita masak tu sedap, baru orang datang beli. Dengan Allah tidak demikian. Kita berurusan dengan Allah, Allah dah bagi tahu siap-siap bahawa apa sahaja, wa ma taf'alu, apa sahaja yang kamu lakukan min khairin, daripada kebaikan kecil atau besar, ya'lamullah,
Nescaya Allah tahu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaklah kamu membawa bekal kerana sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu adalah takwa, ya. Ini ada beberapa perbincangan lah, ya. Ada juga perbincangan tentang haji. Ada setengah orang dia pergi haji langsung tak membawa bekal, kira tawakal betul-betul macam tu saja. Tapi akhirnya sampai di sana agak membebankan orang lain lah, terpaksa orang lain pula cari bantu dia. Jadi walaupun kita disuruh bertawakal, itu dari segi hati kita yakin, tapi kita juga disuruh usaha dan ikhtiar, ya. Wa tazawwadu, ya. Bawalah bekal, bawa bekalan, sediakan bekalan, dan sebaik-baik bekalan tu yang mencukupilah. Ini dari segi satu tafsiran. Tafsiran yang lain, kita kan sebenarnya tumpang lalu je di dunia ni. Kita ni abiru sabil, kita ni orang yang lalu saja di dunia ni. Kita tak akan berhenti, cuma kita tak perasan, ya? Kita yang sendiri berhenti, kita stop, kita asyik, kita hanyut dengan dunia. Sebenarnya tak, kita hanya tumpang lalu saja. Yang kita nak perginya ke akhirat. Jadi kita tak mahu pergi ke akhirat dalam keadaan tidak ada bekalan. Jadi watazawwadu di sini boleh difahami juga dengan makna hendaklah kamu itu membawa bekal di dunia ini dengan amal soleh, dengan ketaatan, dan sebaik-baik bekalan itu adalah takwa Allah, ya. Kerana innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah Ta'ala menerima daripada orang yang bertakwa. Ini atas lisan Habil, ya. Habil bagi tahu kepada Qabil marah kerana korban dia tidak diterima, sedangkan korban Habil diterima. Lalu dia kata, aku nak bunuh kamu, la'aqtulannak, nescaya aku akan bunuh kamu. Marah dia pada adik-beradik dia. Lalu Habil menerangkan, ya, maknanya bukan salah saya, ya, Allah tak terima korban kamu. Masalahnya kamu berkorban tidak didorong oleh takwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Jadi sama ada kita puasa, sama ada kita tadarus, sama ada kita tadabbur, biarlah dorongan itu adalah daripada takwa Allah, ya, kerana nak dapat ridha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ke sebelah. Jadi saya tutup dengan ayat yang akhir ni, ya. Laisa alaikum junahun atabtahu fadlan min rabbikum, ya. Tapi tidak ada salah dosa kamu nak cari rezeki daripada Tuhan kamu, ya. Fadlan di sini ada kurniaan. Jadi walaupun kita itu pergi haji, niat kita adalah untuk beribadah kepada Allah, tapi tak salahlah kalau kamu nak cari rezeki, nak berjual, nak membeli ketika di sana, tak ada masalah. Tapi tujuan kita bukan kerana itu. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan tentang tawaf ifadah. Fa idza afattum min Arafat fazkurullaha indal masy'aril haram, dan seterusnya. Insya-Allah orang yang pernah pergi haji dapat bayangkan selepas daripada wukuf di Arafah itu, dan wukuf di Arafah itu kita boleh katakan kemuncak daripada haji, yang orang itu memohon, menangis kepada Allah Ta'ala. Dan sebahagian ulama-ulama mengatakan apa yang diterima oleh Allah, ya, dalam hari Arafah itu, insya-Allah orang itu akan dapat lihat dalam masa tempoh setahun selepas itu Allah perkenankan, ya, doa dia. Itu waktu yang mustajab doa, ya. Kalau ada yang pergi haji tahun ni, pastikan hari Arafah itu hari yang dipenuhi dengan zikrullah, dengan doa dan dengan munajat. Dan yang tidak pergi boleh puasa sunat Arafah, ya. Puasa sunat hari Arafah antara puasa yang menghapuskan dosa, ya, kalau ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.